Bagusnya kerja awak, Kapten. Habis robot awak kerjakan, ya? Pokpet, pokpet. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton analisis Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kewangan Kuala Lumpur. Dan hari ini saya ditemani Cynthia Eng. Hari ini membincangkan tentang apa yang anda tonton sebentar tadi, contoh daya saing Bumiputera dalam bidang ekonomi digital ataupun new economy, ekonomi baru. Dalam konteks itu, saya mengalu-alukan kedatangan saudara Muhammad Rashdan Ramli, Ketua Pegawai Eksekutif Net Carbon. Net Carbon lah yang tadi berada di sebalik video yang anda tonton itu. Ada 5 watak penting, super thoughts yang diilhamkan juga kepada anak orang-orang tertentu. Danny, Ellie, Ellen, Sasha dan Blink. Dan mereka berjumpa dengan satu kotak yang memberikan mereka kuasa luar biasa dan kemudiannya mereka meneroka angkasa untuk menjelajah dan bertemu dan membantu alien yang baik, makhluk asing baik, berlawan dengan makhluk asing jahat. Tapi pokoknya, kalau dahulu tahun 1960-an dan 70-an dikatakan bahawa Bumiputera mampu keluar dengan jalan cerita sebegini dan koleksi siri animasi contohnya, itu mungkin nampak begitu jauh dan sukar. Tapi kini tahun 2013 kita bercakap bukan saja tentang siri TV tetapi juga tentang filem dan sebagainya. Dalam konteks itu, saya ingin membawa kepada saudara Muhammad Rashdan dalam konteks bahawa Sabtu ini akan diumumkan oleh Perdana Menteri secara langsung dari UiTM Shah Alam langkah-langkah untuk memperkasakan ekonomi Bumiputera. Dan dalam konteks analisis hari ini, saya ingin mengeluarkan hipotesis bahawa pelbagai polisi sudah pun diadakan sejak berdekad-dekad lalu, 1971 dasar ekonomi baru dan sebagainya. Tetapi kini mungkin di era kurun ke-21 sudah ada usahawan Bumiputera yang memang boleh berdaya saing. Apa langkah yang perlu dilakukan ialah mengiktiraf tahap di mana mereka berada dan kini memberikan mereka keupayaan untuk melaksanakan pelbagai lagi capaian yang mereka boleh lakukan. Dalam bidang ekonomi digital, kandungan kreatif konten ini, pandangan saudara Rashdan tentang perkara ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana mengajak saya hari ini. Mari kita balik semula kepada macam mana Net Carbon. Sejak kita cakap pasal Bumiputera. Kita start lebih kurang 10 tahun dulu dengan 2 orang je. And kita tak ada modal banyak dan kita dapatkan a lot of projects, outsourcing projects daripada berbagai klien. Cuma pada tahun 2008 je kami dapat bantuan daripada MDEC untuk melaksanakan projek Super Squad. Dan alhamdulillah setakat ini kita dapat distributor daripada New York untuk distribute Super Talks globally. We have been bought by MediaCorp Singapore. InsyaAllah will be in few other countries in this region. Dan our iPad apps now in about 102 countries. Super Talks punya iPad app 102 negara. Bukan sesuatu yang senang. I think untuk to build up a digital company. Because kita bukannya bersaing dengan Bumiputera saja. Tak ada orang yang tengok produk kami dan kata, kita nak produk Bumiputera. Tak ada orang cakap macam tu. Even di dalam Malaysia pun TV station akan beli ceritanya daripada negara luar. Dan kebanyakannya adalah daripada studio-studio yang dah established seperti Disney dan sebagainya. Dan kami perlu bersaing dengan mereka. Kerana at the end of the day it's about ratings. So it's something that kita dah build into our business where kita perlu compete with everyone. Bukan sahaja Bumiputera, and it's not just about working with a single client or a single market. Dan itulah saya rasa where is different dengan industri-industri lain di Malaysia. Mungkin ada industri lain yang macam kami juga where they have to work and and compete globally.
Tapi lebih lagi dengan kami ialah sebab kami kebaikannya terpaksa develop from scratch. Dengan company yang kecil dan juga resources yang sedikit. Alhamdulillah dapat bit bantuan. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang baik sebab ia membolehkan kami mengadakan satu syarikat yang lebih kukuh pada dasarnya. Saya nak terbalikkan soalan pertama saya tadi kerana mungkin saudara Rashdan, isteri dan rakan-rakan, rakan kongsi dan sebagainya adalah Bumiputera yang berbeza. Tetapi bilangan usahawan seperti saudara Rashdan dan rakan-rakan tidak seramai yang kita ingini. Kerana kalau nak melampaui jangkauan, ada banyak jurang yang perlu seorang usahawan Bumiputera langkahi, apatah lagi untuk melangkah jurang digital yang melapisi semua jurang-jurang itu. Saya bertemu dengan saudara Rashdan 10 tahun dahulu. Tapi mereka yang tak nampak, mungkin mereka tak nampak penak jerih, hanya melihat lakaran karakter di atas kertas nota, buku dan sebagainya. Jadi, kalau saudara Rashdan melihat sekeliling dan ke bawah pada mereka yang belum sampai ke tahap saudara Rashdan, apakah jurang yang membelenggu kaum Bumiputera contohnya untuk masuk contohnya dalam bidang ini? Saya rasa satu daripadanya ialah yang pentinglah sebab saya balik pada US dulu, saya terus menjadi usahawan selepas bekerja dengan Petronas selama setahun. Saya rasa yang penting sekali ialah semua orang perlu tahu yang untuk menjadi usahawan bukan senang. Saya rasa kebanyakan yang mereka yang tidak mampu untuk bersaing adalah kerana mereka rasa senangnya jadi usahawan, nampak-nampak dah berjaya. Sebenarnya di sebalik kejayaan, saya pun tak rasa saya berjaya lagi. Tapi di sebalik kejayaan tu, macam Encik Kam kata, banyak jerit perihnya untuk menjadi seorang usahawan yang boleh meningkat. Kami meningkat daripada startup, daripada bootstrapping, daripada 2 orang dan menjadi sekarang lebih kurang 40 orang. Dan kita ingin jadi lebih besar, tapi dekat at every stage daripada kita startup dan kita jadi growth stage sekarang mengambil it costs a lot of effort. It's not unusual for people in my industry to work around the clock. For example, waking up at 3 o'clock in the morning, pukul 3 pagi dah bangun, dah bekerja sampai kadang-kadang dia pukul 8 the next day malam tanpa berhenti. Saya nak rangkumkan semuanya dalam satu soalan. Mungkin kita dengar soalan, lepas tu kita pergi rehat. Lepas tu Cynthia pun boleh tambah. Jurang digital memang wujud. Tetapi jurang digital juga memberi peluang. Kerana dalam rantaian ekonomi baru, ekonomi berasaskan pengetahuan, new economy, kita tidak perlu melihat pada rantaian bekalan yang terkawal oleh orang yang telah lama masuk 100 tahun dahulu, 50 tahun dahulu, 10 tahun dahulu. Ia membuka level playing field ataupun tempat industri yang sama bagi semua orang. Cuma kemahiran, kreativiti, teknologi membezakan. Walau bagaimanapun, itu juga memberi cabaran kerana pada masa yang sama seperti saudara sedang cakap, terus walaupun baru bermula sebagai syarikat modal troker ke apa pun, bersaing dengan Pixar. Kerana produknya akan bersaing pada pasaran yang sama. Jadi macam mana nak imbangkan semua ini? Kerana kalau dahulu model-model yang cuba membantu usahawan Bumiputera dalam ekonomi kurun ke-20 seperti perhotelan ke, perniagaan runcit ke dan sebagainya, perlu melalui jurang-jurang yang berbeza. Tapi kini, adakah capaian itu lebih mudah kerana ekonomi digital ataupun ia sebenarnya lebih susah kerana terus bersaing di peringkat global atau bagaimana? Itu kita ambil pandangan saudara Rashdan. Cynthia juga ada soalan sendiri, itu kita bincangkan selepas ini.
nampak sangat karya founder ataupun pengasasnya dalam ekspresi kreatif yang ada. Saya nak minta kerja dengan Rashdan daripada dulu tapi dia tak pernah nak bagi. Tapi saya nak minta pandangan Rashdan hari ini. Kalau kita tengok nilai kreatif itu, ia taklah jauh, kalau tidak pun lebih hebat daripada malah negara maju sekalipun. Tetapi dalam realiti perniagaan, jurang yang perlu dilampaui oleh Rashdan tu dilihatkan mungkin lebih tinggi berbanding dengan mungkin seorang usahawan bukan Bumiputera yang berada di Malaysia mahu atau cuba melakukan perkara yang sama. So saya nak minta pandangan saudara Rashdan. Saya tahu Cynthia memang tak setuju pasal beliau melihat daripada atas bukit. Tapi bagi saya dan Rashdan berada di bawah bukit nak panjat ke atas ni, jurangnya tinggi kepada Bumiputera berbanding bukan Bumiputera. Ya, saya setuju. Saya rasa in terms of skill set dan juga pemikiran, tidak banyak bezanya antara Bumiputera dan Bumiputera. Saya rasa yang banyak perbezaannya adalah opportunities ataupun ekosistem. Okay. Di mana seorang bukan Bumiputera dah ada di ekosistem dah lama dah perniagaan. Macam saya baru second generation first generation entrepreneur. Ya. Dan saya perlu belajar semua benda tu. Saya belajar from scratch. Kita tak punya ramai mentors dalam Bumiputera. Kita punya mungkin ada segulung maybe 10 or 20 successful businessman yang memang globally known. Tapi kita banyak orang yang sanggup datang ke bawah dan give tunjuk ajar dan mentorship. Sedangkan saya tengok the CEO's Club for non-Bumiputeras. And I don't blame them. That's the advantage that they have. Dan kita cuma perlu tengok macam mana they've done the ecosystem and to work with that. Untuk katakan bahawa kerajaan tidak memberikan a lot of incentive, saya rasa tidak benar. Sebab kita juga sebagai community entrepreneur Bumiputera perlu bergabung antara kita untuk to amplify that membina capacity ekosistem juga. Exactly, to build that. It's going to be as I said before, daripada kita nak naik daripada growth stage ke menjadi let's say a larger company, a large corporation for example. Kita banyak benda kita tahu macam mana kita raise fund dan sebagainya. Sedangkan mentorship would have done a lot more for that than any government assistance, saya rasa. I think mentorship untuk menambah, nak keluar sikit daripada parameter Bumiputera. Daripada perbualan saya dengan ramai teknopreneur yang muda, mereka mengalami masalah yang sama ada Bumiputera ke tidak, iaitu like mentor. They want icons, great icons to look up to instead of Steve Jobs or Marissa Mayer or Yahoo. Benda cabarannya sebenarnya agak sama untuk teknopreneur, terutamanya daripada mereka yang muda. Dan sekarang saya rasa pentingnya adalah how do you get your local product to be global, especially like creative content locally, like that reflects our own culture. Exactly. No, I think there is some truth to that. Setiap teknologi entrepreneur mempunyai masalah yang sama pasal icons. But I'm talking about is the community itself. Not just ICT. We look at a business community. I think the Bumi community is not as big as the non-Bumi community in terms of, or as advanced in that matter, for that matter. Dan saya rasa it is something that we not to anyone's fault, not to non-Bumis or Bumis fault. Itu realitinya. Itu realitinya. Dan kita perlu mengubahnya and improve that. I think the blame game needs to stop. I think come time where kita perlu look at ourselves and say how can we improve ourselves. Yeah. Perhaps maybe moving away from that conversation of having Bumiputera and non-Bumiputera, and how can we break away that mentality to create an ecosystem that could be good for all. I totally agree with you. And I think that one of the things that needs to be done, as Cik Ken mentioned about there are different stratas of socioeconomics in the Bumiputera community as with anyone else. And di bawahnya kita ada the bottom 40 who are struggling on a daily basis, and that needs a certain type of assistance. But I think once you go up further, I think it's more of memperkuatkan lagi institusi yang dah ada. We have MARA, we have Teraju dan sebagainya. It's a matter of implementation. I think the idea the idea and the vision behind it is there, but the implementation has been lacking. It has not been able to follow through. Saya perlu pergi rehat yang kedua dan terakhir. Tapi apabila kembali nanti, memang tengok dari secara mata kasar, semua orang akan menghadapi masalah yang sama. Tapi kita telah memerdeka sejak 57. Fakta dan statistik menunjukkan bahawa golongan Bumiputera masih lagi kelompok terkebawah dalam apa jua bidang ekonomi yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat
tambahkan pula kacamata ekonomi digital, maka jurang itu melebar dengan lebih luas lagi. Kerana capaian, kerana mungkin pendedahan sejak awal. Kalau saya bersekolah di luar bandar, tidak pernah pun melihat komputer dengan dekat, sampailah saya pindah ke sekolah asrama, baru saya menyentuh dan melayari internet buat pertama kali, berbanding dengan mereka yang sudah lama berada di bandar dalam komuniti yang menggunakan telefon pintar contohnya. Semua ini adalah jurang. Tapi mungkin soalan saya selepas ini adalah, kalaupun Perdana Menteri memberikan Rashidan peluang pada hari Sabtu ini untuk bertanyakan kepada Rashidan, apakah perkara teratas yang saudara Rashidan mahukan supaya usahawan tekno Bumiputera seperti Rashidan boleh terus berlari, apakah yang saudara Rashidan akan katakan? Itu kita tahu selepas rehat ini. Sejak dahulu lagi ku kenalimu, hatiku terpaut dengan caramu yang mengambil berat tentang diri ini. Sembimanya manisnya cinta bak bunga bakal wali, segarnya kasih nur syurgawi, indahnya insani, terangnya purnama apabila ku bersama kamu. Super Talk dah ada album. Rasa cerita sikit sebelum kita pergi soalan susah. Cynthia dia banyak nak kutuk saya, tapi cerita dulu. Ini semua anak-anak kita, anak Bumiputera yang indie music scene, dan juga macam tadi he's 13 years old. What we did was our partner helped to bring them together, and we compiled an album for them and released it. So, okay. Ini soalan tadi senang, soalan susah. Kalau Perdana Menteri hari Sabtu ni tanya Rashidan duduk kat depan ke apa satu perkara yang polisi boleh membantu sekarang untuk pergi ke depan bagi ekonomi digital untuk Bumiputera? Bagi saya, the first thing is betulkan implementasi. Itu yang paling penting. Sebab kita ada policy yang very distributive. Kita ada e-content fund, ada visa itu fund dan sebagainya. Kita bagi ke banyak orang. Bagus. Tapi now I think it's time that we know who can do and whatever. Kita perlu start looking at how do we build our existing companies. We need to have at least maybe 10 world-class companies, and we need to build that. And I think that the policy needs to be more focus rather than distributive. For at least for this particular segment of maknanya bukanlah satu saiz untuk semua. Untuk golongan mungkin 80% ke bawah boleh pergi dengan polisi-polisi yang lebih luas, tetapi untuk macam net carbon dan sebagainya, rakan-rakan lain di luar sana yang telah pun sampai ke satu tahap, naikkan dia untuk bersaing, letakkan 5 ke 10 tahun untuk bersaing dengan Pixar contohnya. Exactly. Cynthia? For companies like Net Carbon yang sudah dikatakan seperti CKM dah elite, dah ada produk bertaraf dunia, what is needed from your side to memperkasakan dengan lebih to go truly global, to make an icon out of Net Carbon? Basically, I think going forward, we'll be focusing a lot on co-productions, working with other international studios. And to do that, we need to have a matching fund, for example. Those are the things that we require, which is not necessarily available today on a fast basis. Let's say I were to have Fremantle or Kids School has a project and they would like to work with Net Carbon. I can't give them an answer tomorrow because I don't have that access to that kind of funds. So I think the first thing we need to do is very much strengthen that. Not from a handout perspective, but rather from a total commercially driven perspective on how to raise funds and how the Hollywood does it. Should be done here, at least at a certain level. Di bawah kita ada startups yang kita perlu nurture. Tapi at the growth stage, I think we need to start having a more commercially driven, way of working. I think that's saran saya lah. Boleh tak
keupayaan memperkasa ekonomi disatukan dengan keupayaan untuk memecahkan tembok stereotip, persepsi. Kerana apabila John Cameron buat Avatar dan kita melihat pada Pandora tu, kita nampak Malaysia di situ, kena air terjun, hutan hujan dan sebagainya. Dan mungkin kita perlukan syarikat kita Super Talks bergabung dengan syarikat-syarikat lain dengan padanan dana daripada kerajaan contohnya, untuk mengeluarkan, kalau tak pun sampai ke tahap Avatar, tetapi 25% daripada sudah cukup baik bagi kita, kerana kita mungkin tak akan menelan kos yang sebegitu besar dan makan masa 10 tahun itu. I totally agree. Sebab macam sekarang ni kita buat movie, example Super Squad, the movie coming out dalam bulan Mac tahun depan. Kita kena jual kat Malaysia dan juga di overseas. Our budget is 1% daripada bajet Pixar. Okay, 1%. Just imagine 1%. Dia rasa Pixar dengar pun dia kata, ni duit ni untuk kita makan tak cukup. Our catering budget. But we have to do a quality of 80% of where they are. 80% of Pixar's quality. So I think that's a challenge for Malaysian companies. You know, because we are I think the only reason why it's possible is because it's a digital economy. You know, my software, your software sama je. Apa in Pixar, they have certain tools yang kita tak ada, tapi our staff also we do our own plugins, for example, kan, our own software that we develop to use in the production. So it's a matter of creativity and skill set, and I think that is available regardless of where you are in the world. I think again it goes back to ecosystem. You know, in order for us, and it's not just orang Malaysia je yang problem. Outside of Hollywood, if you cannot spend that much money because you cannot get it back. If you spend at the most $10 million, then you can get it back. For markets in Europe dan sebagainya. Only Hollywood can spend $200 million and get $1 billion back because they have the whole infrastructure in place. So bagi saya, what's important is you need to go next step lah, as I said before. I think that's very, very important for our companies. Itu yang Rashdan nantikan pada Sabtu pagi lah. Apa yang diumumkan. I look forward. Saya rasa saya nak tengok apakah yang lainnya, apa kelainannya yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada agenda Bumiputera yang lain daripada apa telah berlaku sebelum ni. Dan bagi saya, kalau ianya cuma untuk memantapkan lagi implementasi, dan saya dah happy pasal tu. Okay. Terima kasih banyak Rashdan, terima kasih banyak Cynthia menemani saya pada hari ini. Ini bukanlah satu diskusi untuk melihat Bumiputera dan bukan Bumiputera. Ia juga perlukan gabungan di antara Bumiputera dan bukan Bumiputera, kerana dalam ekonomi digital terutamanya tidak ada pemetakan ini ruang dekat Cyberjaya aja ada Bumiputera, kat luar tak ada. Tidak. Yang dimasukkan sini, kita cuba dan perlu memasukkan kumpulan majoriti penduduk negara ini masuk ke dalam sektor ini juga untuk memastikan kita menggunakan secara optimum kepakaran yang ada dalam negara kita. Itulah saja masa yang ada untuk perbincangan kali ini. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada Twitter, Facebook, Instagram Astro Awani, ataupun terus saja ke astroawani.com dan letakkan pandangan anda di situ. Terima kasih sekali lagi kepada Rashdan dan terima kasih kepada isteri dan juga pasangan Rashdan yang sedang sarat mengandung di rumah, tapi saya tahu itu creative force ataupun kuasa kreatif yang cukup hebat mempengaruhi Rashdan. Sekian, jumpa lagi. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.